Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 27 September bersama saya Mior Abdul Malik Rayani. Kita lihat tajuk utama pagi ini. Keputusan inkuas kematian Muhammad Adib hari ini. Juga Malaysia sasar 20% keperluan tenaga elektrik di jana sumber boleh diperbaharui menjelang 2025. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas 41 hari inkuas bagi menyiasat punca kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim dijalankan sejak 11 Februari lalu, pagi ini keputusan inkuas itu akan diumumkan Coroner Mahkamah Shah Alam Rofiah Muhammad. Perincian lanjut kita terus melintas langsung bersama wartawan Siti Khadijah Jaafar yang telah bersedia di Mahkamah Shah Alam. Katie, silakan dengan laporan. Ya, Malik, pagi ini pastinya menjadi detik yang mendebarkan dan ditunggu-tunggu, khususnya kepada keluarga Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim yang pastinya inginkan keputusan inkuas ini memihak kepada wira negara itu. Dan inkuas ini diadakan bagi menyiasat ataupun mengetahui punca sebenar kematian anggota bomba itu, memandangkan sebelum ini banyak persepsi, andaian dan juga pendapat yang timbul berkenaan dengan punca kematian anak jati Kuala Kedah itu. Dan prosiding inquest yang bermula sejak 11 Februari lalu telah pun menampilkan sejumlah 30 orang saksi yang datang daripada pelbagai landscape kaum dan juga pekerjaan, di mana kesemua mereka ini telah pun membuat keterangan secara bersumpah di hadapan Coroner Rofiah Muhammad, di samping dengan pegawai pengendali kes, peguam dan juga pihak media yang lain yang bersama-sama membuat liputan sepanjang 41 hari prosiding ini berlangsung, yang mana sebanyak 137 eksibit ataupun bahan bukti juga telah pun ditampilkan bagi membantu prosiding ini, di mana Coroner Rofiah akan menggunakan kesemua eksibit ini untuk menggunakan kebijaksanaan beliau bagi menentukan keputusan pada prosiding pagi ini, di mana sepanjang 41 hari inkuas itu berlangsung, pelbagai catatan menarik daripada saksi-saksi terlibat telah pun dapat didengar di sini, yang mana antara keterangan saksi yang mencuri tumpuan pastinya individu ataupun saksi yang berada di lokasi kejadian pada malam berkenaan, yang telah pun mendakwa melihat sendiri sekumpulan individu yang membuat bulatan di lokasi kejadian sambil kaki dan tangan mereka masing-masing sedang menghentam sesuatu. Dan itu belum lagi dengan kisah pegawai dan anggota bomba yang berada di tempat kejadian pada malam berkenaan, yang menceritakan sendiri detik cemas kejadian ketika van EMRS mereka dan jentera FRT mereka dihentam atau diserang oleh perusuh. Bagaimanapun rakyat Malaysia termasuk wartawan yang membuat liputan yang hadir di sini juga turut dikejutkan dengan saksi atau keterangan saksi ke-24, iaitu pakar perubatan forensik Hospital Kuala Lumpur Dr. Ahmad Hafizam Hasmi, yang memberitahu corak kecederaan pada Muhammad Adib bukan disebabkan dipukul pada hari ke-16 prosiding. Dan selain itu, kejutan elemen perbalahan juga tercetus selepas saksi ke-29 perunding kanan patologi forensik United Kingdom Profesor Dr. Shahrom Abdul Wahid yang mempertikaikan keterangan Dr. Ahmad Hafizab, dan menambahkan lagi episod kejutan apabila peguam KPKT dan Jabatan Bomber Shazlin Mansor yang menarik diri pada hari ke-37 inkuas apabila menerima banyak tekanan daripada pelbagai pihak. Dan akhirnya prosiding ini telah pun ditutup pada 24 Julai lalu selepas Coroner Rofiah berpuas hati dengan keterangan 30 saksi yang tampil membantu ataupun
ataupun memberikan keterangan mereka. Dan Muhammad Adib ini meninggal dunia pada 17 Disember 2018 setelah 21 hari bertarung nyawa apabila terlibat menjadi mangsa dalam insiden rusuhan di Kuil Sri Maha Mariaman Subang Jaya pada 27 November lalu, dan keputusan insya-Allah akan diketahui apabila prosiding ini bersidang pada bila-bila masa saja lagi. Dan itu sahaja dulu setakat ini laporan saya langsung dari Mahkamah Shah Alam. Kembali bersama Malik di studio. Sama hormat. Baik, terima kasih Katie langsung dari Shah Alam. Kita akan dapatkan Katie sekali lagi setelah keputusan diumumkan, insyaAllah dalam buletin-buletin yang berikutnya ini. Kita ke laporan seterusnya. Dalam perkembangan lain, pelakon veteran AR Badul mahu inquest dijalankan bagi mencari punca kematian anaknya, pegawai komando Major Muhammad Zahir Armaya. Badul atau nama sepenuhnya Armaya Aman Ramli berkata beliau tidak berpuas hati dengan keputusan Lembaga Siasatan Tentera Darat Malaysia TDM bahawa kematian anaknya diklasifikasikan sebagai kemalangan dalam latihan. Beliau berkata pihaknya tidak mahu menuduh sesiapa, apatah lagi kerajaan ataupun tentera. Bagaimanapun, sebagai keluarga, mereka berhak mengetahui punca sebenar. Katanya inkuas berkenaan juga akan menjawab persoalan bukan sahaja dalam kalangan keluarga, malah orang awam yang mempersoalkan insiden berkenaan. TDM dalam satu kenyataan semalam mengklasifikasikan insiden itu sebagai kejadian terpencil dan kemalangan dalam latihan. Keputusan itu hasil laporan Lembaga Siasatan Tentera Darat berkaitan kejadian di Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu, Sabah 4 September lalu. Ahli Lembaga Siasatan turut mendapati peralatan dan kelengkapan yang digunakan semasa latihan keupayaan itu dalam keadaan baik. Susulan itu, Tentera Darat akan mengambil tindakan tata tertib sewajarnya jika perlu terhadap individu yang terbabit serta mengemaskini prosedur operasi standard SOP. Malaysia mensasarkan 20% daripada keperluan tenaga elektrik akan dijana daripada sumber boleh diperbaharui menjelang tahun 2025. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, insentif semasa termasuk skim pembiayaan teknologi hijau dan elaun cukai pelaburan hijau akan diteruskan bagi merangsang pertumbuhan sektor tenaga boleh diperbaharui. Although Malaysia has put in place various efforts to prevent environmental loss, we still face challenges from our growing socio-economic development needs. The increasing population of Malaysia brings with it an increased demand for food, water and other infrastructures, which places pressure on our natural resources and environment. Perdana Menteri berucap demikian pada sesi forum pengurusan alam sekitar dalam menangani kemiskinan untuk mencapai pembangunan lestari untuk semua di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tegas beliau, perubahan iklim menjadi satu lagi cabaran Malaysia dalam usaha menangani kemiskinan dan memastikan pembangunan lestari. Di peringkat global, Malaysia memberi komitmen yang serius terhadap pemeliharaan dengan menandatangani banyak perjanjian termasuk pemeliharaan haiwan liar, perhutanan dan persekitaran. Pada sesi sama, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mahu negara maju membantu usaha memulihkan kesan pelepasan gas rumah hijau. Seterusnya, audit prospektif perlu dilaksanakan bagi menilai kepatuhan rawatan antibiotik terhadap garis panduan yang disediakan bagi mengurangkan kes kerintangan antimikro AMR selain digunakan untuk menambah baik amalan preskripsi antibiotik. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bakteria menjadi kebal apabila penggunaan antibiotik berlebihan boleh mengakibatkan kos rawatan meningkat. Apabila pesakit perlu berada lebih lama di dalam wad dan menggunakan ubat antimikrob yang lebih mahal kerana ubat sedia ada tidak lagi berkesan. Tidak semua jangkitan adalah bakterial. Pertama-tamanya kena dikenal pasti, ya. Sebab tu kita dalam amalan perubatan dia ada 5R. 5, ya. Pertama, untuk mengenal pasti penyakit yang betul, ya. Dan pertamanya do the right penyakit condition, keduanya do the right patient, then the right drugs. Kalau viral tidak boleh kita rawat dengan antibiotik. Begitu juga yang lain, dia can be antifungal, antiprotozoal, bukan saja antibiotik, ya. Tambahnya, walaupun kes AMR di Malaysia masih pada tahap terkawal iaitu 30%, namun ia perlu dikurangkan melalui pelbagai inisiatif yang bersifat menyeluruh.
Selain komitmen ahli profesional kesihatan yang berhadapan secara langsung dengan kes-kes jangkitan dalam tugas harian di hospital atau klinik. Merujuk laporan The O'Neill Review on Antimicrobial Resistance, beliau berkata AMR akibat penggunaan antibiotik secara berleluasa di seluruh dunia dianggarkan meragut 10 juta nyawa setiap tahun menjelang 2050. Kesemua bidang berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET akan diletakkan di bawah kendalian Badan Penyelaras Pendidikan TVET Negara yang akan ditubuhkan. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata penubuhan badan itu akan diumumkan ataupun dimuktamadkan selepas beberapa siri kajian yang dijalankan Jawatankuasa Kabinet Pemerkasaan TVET selesai. Mazli juga mahu masyarakat tidak melihat graduan TVET sebagai pendidikan alternatif kelas kedua. Justru Badan Penyelaras Sistem Pendidikan TVET dilihat mampu menyatukan corak pendidikan TVET dengan 7 strategi akan digunakan bagi menjayakan TVET negara. Antaranya mengubah konsep pendidikan nasional daripada bentuk latihan dan penempatan kepada penempatan dan latihan. Selain model co-ownership antara kerajaan dan industri untuk peralatan, teknologi, kepakaran dan inovasi. Pemerkasaan pensijilan TVET industri juga akan bergerak di bawah jenama TVET Kebangsaan Tunggal. Cabaran yang utama ialah tentang persepsi dan juga sikap masyarakat terhadap TVET itu sendiri yang menjadi cabaran besar untuk kita membuat anjakan paradigma di kalangan masyarakat untuk melihat TVET bukan lagi sebagai pilihan kelas kedua ataupun sebagai pilihan alternatif. Kita ingin menjadikan TVET sebagai sebahagian daripada pilihan arus utama. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, cabaran terbesar ialah untuk membawa industri menjadi sebagai rakan dan sebagai satu pasukan kita di dalam memajukan TVET negara. Turut bakal diwujudkan kursus bagi golongan kelainan upaya OKU di College Community. Beliau berucap pada Majlis Pemerkasaan TVET, dialog bersama pemain industri dan kempen promosi TVET kebangsaan di kementeriannya di Putrajaya. Baik, kerajaan sedang mengadakan rundingan dengan beberapa pihak berkepentingan supaya setiap keputusan oleh Mahkamah Khas Perkahwinan, Hadhanah dan Nafkah berkenaan sesuatu kes dapat dilaksanakan dengan sempurna. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata ini kerana ada beberapa keputusan dari Mahkamah Khas itu sukar dikuatkuasakan kerana terikat dengan akta dan undang-undang lain. Di sinilah kita sedang berunding dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Bank Negara yang di bawah akta kewangan, juga dengan KWSP yang di bawah akta KWSP. Macam mana supaya keputusan mahkamah yang telah dibuat ini kita boleh pastikan dia boleh diambil tindakan melalui peruntukan yang ada, iaitu keputusan mahkamah adalah terikat. Datuk Seri Dr. Mujahid ditemui selepas merasmikan seminar kebangsaan Solusi Hadhanah Mahkamah Syariah di Nilai Negeri Sembilan. Tambah Datuk Seri Dr. Tambah beliau juga rundingan juga akan melibatkan beberapa kementerian agar mereka turut melakukan pindaan ke atas akta yang bersangkutan dengan cadangan akta baru itu. Menurutnya, Jabatan Kehakiman Syar'i Malaysia JKSM akan membuat lawatan kerja ke Mahkamah Keluarga Australia bagi bertukar pandangan dan mendapat pendapat agar dapat diguna pakai sebagai penambahbaikan dalam akta berkenaan. Sebuah syarikat pembekal bahan binaan Bumiputra mendakwa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL membuli mereka kerana dengan sengaja melewat-lewatkan pembayaran atas kerja yang sudah pun disiapkan oleh mereka. Pihak syarikat juga mendakwa mahkamah sudah mengarahkan di BKL menjelaskan bayaran ganti rugi, namun sehingga kini arahan itu bagai tidak diendahkan. Syarikat Seagate Global mendakwa diberikan tender sebagai pembekal bahan binaan oleh DBKL pada 2016 dan tugasan itu telah diselesaikan sepenuhnya. 2016 kami telah diberi mandat untuk menghantar barang material di site. So barang tu cik boleh tengok kat belakang tu yang besi tu. Besi-besi yang telah dipasang tu. So pada 2016 ni semua. Ini barang yang masa mula-mula dihantar dulu pada 2016 dan kini barang-barang tersebut diguna pakai di sini. Ya, faham ya? Okey, bila kita dah menghantar barang-barangan tersebut seperti biasalah, kita peniaga akan hantar invoice kepada pihak DBKL. So bila invoice tersebut
tidak dilayan dengan sepenuhnya, maknanya kami tidak mendapat jawapan daripada DBKL. Jadi selepas itu kami telah menghantar surat notis kepada DBKL melalui peguam kami. Ujarnya lagi, sebagai seorang ahli perniagaan, beliau sangat kecewa dengan tindakan DBKL sehingga menyebabkan pihaknya tertekan dengan masalah itu. Patutnya bayaran ni kami dah terima dalam tempoh 2 tahun lepas. Ya, namun sehingga kini kami masih belum lagi terima bayaran tersebut. Dan masih lagi kami teruskan usaha dengan menjalankan tindakan undang-undang lagi. Dan sehingga kini penghakiman menyebelahi kami, alhamdulillah. Namun kami masih lagi belum dapat bayaran tu. Itu kami tak tahu kenapa. Masalah itu turut mendapat perhatian Persatuan Pengamal Media Teknologi Maklumat dan Komunikasi Malaysia (MIKOM) yang menggesa kerajaan untuk campur tangan dalam membela nasib usahawan Bumiputera yang semakin ditekan dan ditindas, atau lebih tepat dibuli. Keluarkan, naik balik, turunkan. Proses pengambil alihan syarikat utiliti Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) oleh Kerajaan Negeri Sabah daripada Tenaga Nasional Berhad (TNB) masih seperti dijadualkan. Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Ina Raisah Munirah Majlis berkata ketika ini halangan lebih kepada isu teknikal. Di peringkat Kerajaan Persekutuan, kita secara prinsip memang bersetuju untuk mengembalikan SSB kepada state government, dan tapi yang seperti Cik Nasir bagi tahu tadi, sekarang ini di peringkat negeri Sabah lah untuk melakukan due diligence. Kajian due diligence. Tambah Ina Raisah, jawatan kuasa khas yang diwujudkan bagi tujuan itu sudah pun menjalankan kerja mereka. Ina Raisah ditemui pada hari terbuka SESB di Kota Kinabalu semalam. Sebelum ini, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dilaporkan berkata kerajaan negeri juga akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas berhubung proses pengambil alihan itu. Mengikut laporan, sudah 34 tahun kerajaan negeri Sabah menyerahkan kuasa ke atas syarikat itu kepada TNB. Enam warga Nigeria dihadapkan ke Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan terbabit dalam sindiket penipuan Love Scam. Mereka didakwa melakukan penipuan terhadap 13 mangsa yang mengalami kerugian 1.4 juta ringgit sejak 2014 hingga pertengahan tahun ini. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah setelah pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Mohzani Mokhtar. Tertuduh yang berusia antara 25 hingga 32 tahun didakwa menipu 13 individu dengan memperdayakan mangsa untuk menyerahkan wang tunai keseluruhan berjumlah 1.4 juta ringgit. Antara yang ditipu termasuk jurutera dan ahli perniagaan. Perbuatan didakwa dilakukan di Pangsapuri Vista Lavender Puchong, Selangor pada 7 April 2014 hingga 3 Jun lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 120(b)(1) Kanun Sama. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebatan serta denda. Tiada sebarang jaminan ditawarkan. 24 Oktober sebutan semula kes. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan segmen antarabangsa. Seorang pelajar Indonesia maut dalam rusuhan yang tercetus berikutan bantahan undang-undang baru di Kendari, Pulau Sulawesi. Kematian pelajar itu tragedi pertama perhimpunan yang turut menyebabkan ratusan orang cedera. Ketika kejadian, penunjuk perasaan bertindak membakar bangunan parlimen tempatan di Kendari. Menurut pihak berkuasa, mangsa berusia 21 tahun dikejarkan ke hospital akibat cedera di dada dan disahkan meninggal dunia di hospital. Warganet mendakwa pelajar jurusan kejuruteraan itu mati ditembak. Namun polis menafikan mereka terbabit dalam insiden itu. Jurucakap Polis Wilayah Tenggara Sulawesi, Harry Golden Hard, menegaskan tiada anggota polis yang membawa peluru hidup ataupun peluru getah. Ini harus melalui proses otopsi dulu, Bang. Setelah itu baru kita pastikan nanti. Pak, itu di bagian mana sih? Apanya? Ada di dada sebelah kiri tadi. Dada sebelah kiri itu kena apanya, Pak? Pastinya memang tadi ketika jari kita masuk dalam ruas jari. Tunjuk perasaan diadakan di Serata Indonesia menyaksikan orang ramai membantah rang undang-undang babitkan puluhan pindaan. Ia termasuk memperuntukkan hukuman kesalahan zina dan menghalang penjualan pil pencegahan kehamilan dan menghina presiden. Puluhan sekolah di sekitar bandar Rouen, Perancis ditutup selepas letupan di sebuah kilang kimia. Selain Rouen, penduduk di 11 lagi kawasan perampiran diarahkan agar tidak keluar dari rumah.
Kilang kimia itu meletup selepas kebakaran yang tercetus pada jam 2.50 pagi waktu tempatan. Menurut jurucakap kilang bahan pelincir itu, kebakaran bermula di bahagian gudang. Seramai 200 anggota bomba dikerah ke lokasi kejadian untuk memadam api yang marak. Kebakaran itu juga menimbulkan risiko pencemaran di sungai yang berdekatan. Bekas Presiden Perancis Jacques Chirac disahkan meninggal dunia malam tadi pada usia 86 tahun. Beliau menerajui Perancis dari 1995 hingga 2007 dan pernah mendominasi politik Perancis selama beberapa dekad. Namun kesihatannya semakin terjejas selepas dia meletakkan jawatan. Chirac adalah presiden kedua paling lama berkhidmat. Antara yang menjadi kebanggaan rakyatnya adalah pendirian Chirac membantah pencerobohan di Iraq oleh Amerika Syarikat pada 2003. Jacques Chirac a mis en scène lui-même la photo de famille avec les anciens lauréats des Palmes d'Or et c'est l'occasion pour le président de la République de marquer son soutien à l'industrie française du cinéma. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi kembali dengan laporan sukan. Prestasi atlet angkat berat negara yang menyertai kejuaraan dunia di Pattaya, Thailand dianggap kurang memberangsangkan selepas tiada rekod baru dilakukan maupun pencapaian menaiki podium. Namun Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM enggan menekan butang panik. Sebaliknya yakin mampu diperbaiki pada Sukan SEA Filipina 2019 November nanti. 6 orang atlet angkat berat negara menyertai kejuaraan dunia yang berlangsung di Pattaya, Thailand bermula 16 September dan berakhir semalam. Hanya Aznil Bidin berada dalam kelompok 10 atlet kategori 61 kg terbaik dunia. Dengan angkatan 125 kg snatch, 160 clean and jerk menjadikan angkatan keseluruhan berjumlah 285 kg. Dalam kenyataan Presiden Datuk Ayub Rahmat yang diedarkan kepada media, Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM merumuskan prestasi skuad negara tidak berada pada paras sebenar dan kurang memberangsangkan. Justru ia harus dipertingkatkan dalam baki masa 2 bulan bagi memastikan skuad negara membawa pulang pingat di Sukan SEA Filipina nanti. Malaysia akan diwakili 8 atlet antaranya Muhammad Azrul Hazal Wafi, Muhammad Aznil Bidin, Muhammad Yusof Nandong dan Jabriela Tio Samuel. Baik, setelah beberapa peluang dan usaha yang dijalankan untuk mendapatkan berat badan ideal menemui jalan buntu, Ratu Karate Do negara Shakila Salni Jafri Krishnan akhirnya mengangkat bendera putih. Atlet yang pernah menduduki ranking nombor 1 dunia kategori bawah 55 kg itu telah menghantar surat kepada Majlis Sukan Negara MSN untuk menarik diri daripada program podium. Perkara itu telah disahkan oleh Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Beliau memaklumkan telah menerima surat daripada Shakila menerusi email semalam. Menurut Datuk Ahmad Syapawi, atlet berusia 27 tahun itu tidak melaporkan diri dalam kem latihan selepas kembali daripada penyertaan di kejohanan K1 di Jepun. Dengan penarikan diri daripada program podium, Ahmad Syapawi berkata ini bermakna Shakila tidak akan berada dalam kontijen negara ke Sukan SEA Filipina dan tempatnya digantikan dengan Audrey Jepes dalam kategori 61 kg ke atas. Shakila yang sebelum ini pernah menduduki ranking teratas dunia kategori bawah 55 kg bergelut dengan masalah berat badan. Ia menyebabkan Shakila terlepas beberapa siri kejohanan luar negara untuk mengumpul mata kelayakan Olimpik pada tahun lalu sekaligus rankingnya jatuh. Pada Ogos lepas, Shakila dilaporkan berjaya kembali kepada berat badan unggul selepas menjalani latihan intensif di Phuket, Thailand sekaligus menghidupkan peluang untuk kesukan Olimpik Tokyo 2020. Baik, sekian dulu paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform media sosial dan digital Buletin TV3 untuk perkembangan berita dalam talian. Saya Mir Abdul Malik Rayani. Salam hormat dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.